Ramai manusia yang akan menyesal dekat akhirat nanti sebab masuk RM1 je. Masuk RM1, Allah ruginya. RM1 je masuk. Allah ruginya, RM10 je masuk. Hak gembira ni hak masuk RM1,000, RM2,000, RM3,000. Hak ni dia gembira sebab diganda-gandakan oleh Allah. Di dunia pun dapat, di akhirat pun dapat. Ada yang faham hakikat sedekah, dia bagi wakaf tanah, wakaf ini, dia bagi rumah, dia bagi kereta untuk kegunaan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Antara fadilat bersedekah disebutkan dalam sebuah hadis. Nah, dalam sebuah hadis ada menyebutkan badiru bis sedekah. Bersegeralah kamu untuk bersedekah. Kerana sedekah itu tidak dapat dilangkaui oleh bala. Bala ni tak boleh nak langkau dia. Apa maksud dia? Kata ulama, apabila ada satu bala yang ditakdirkan untuk kena pada kita pada satu hari itulah, Allah dalam takdir kita ni, Allah Ta'ala takdirkan kita ni akan terkena bala. Tayar masuk lubang pecah ke, jatuh, patah kaki ke, contohlah bala-bala yang kita tak tahu ni kan. Sebab dia adalah satu misteri. Tapi disebabkan pada hari tersebut dia bersedekah dengan nama Allah, maka bala tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi siapa yang nak kehidupannya setiap hari elok je, berjalan lancar je, pastikan pagi-pagi tu buat keluar sedekah. Kita pergi sembahyang subuh, buat masuk duit dalam tabung masjid. Ataupun lah ni moden lah, semua pakai QR ya. Boleh sedekah dekat rumah anak yatim, boleh sedekah dekat madrasah, boleh sedekah dekat mana-mana institusi Islam, boleh sedekah dekat orang miskin, semua pakai QR code, scan ya. Kan? Boleh masuk dalam tabung masjid. Pagi-pagi tu bawa keluar, minta pada Allah, ya Allah, kalau ada apa-apa bala yang akan kena pada aku hari ni, minta simpang. Kita minta Allah Ta'ala pelihara kita. InsyaAllah hari itu akan berjalan dengan lancar. Kalau kita buat hari-hari, InsyaAllah hidup kita akan tenang, tak ada masalah. Hari ni orang duk serabut macam-macam masalah, dah jatuh ditimpa tangga pula, makna kata nasib dia malang. Siapa yang nasib dia malang ni, dia kena keluar sedekah banyak-banyak. Sebab dalam takdir dia begitu banyak bala, banyak lubang, maka dia kena hapuskan lubang-lubang tersebut semua dengan sedekah. Dalam hadis Nabi menyebut badirul bis sedekah, kamu bersegeralah untuk bersedekah, kerana sedekah tidak dapat dilangkau oleh bala. Bala nak mai itu sedekah halang dulu. Saya teringat masa saya di Afrika dulu, masa saya dengan tok guru saya, bila ada ceramah di luar kawasan, kami lah kena driver Tok Syekh kami ni, pasal dia ni dah tua dah, umur 70-an dah, nak bawa kereta pun tak larat dah. Jadi kami lah bawa dia. Setiap kali nak pi ni, nak keluar ni, dia akan suruh cari pengemih. Di Afrika ni, di apa orang kata, lampu-lampu isyarat ni banyak orang duk minta sedekah. Ramai orang minta sedekah. Macam kita di lampu isyarat kita, orang duk jual pelah masambui kan. Tu pun baru main tu, masa PKP sebelum ni tak ada pun. Baru-baru ni je orang duk berniaga dekat lampu isyarat. Kalau di luar-luar negara, terutamanya negara-negara miskin, berniaga di traffic light ni adalah satu perniagaan yang cukup-cukup dahsyat lah. Mereka ada di Jordan, ada saya pergi di India, ada saya pergi dekat Afrika pun ada. Jadi setiap kali kami nak keluar masa tu, nak keluar pergi luar daerah untuk bawa Tok Syekh kami ni pergi ceramah, maka dia kata pergi cari dulu mana-mana traffic light yang ada orang minta sedekah, bagi pilah RM1. Dia bagi keluar daripada duit poket dia bagi. Kan? Ada sekali tu kami tak jumpa. Kalau tak gerak lah ni, memang lambat ni. Macam mana ni? Dia tak bergerak juga. Cari juga. Kami pergi kat satu lampu syarat tak ada. Pergi kat satu lampu syarat tak ada. Kan? Mungkin awal lagi kot, bakat-bakat duk tidur lagi kot, pengemih-pengemih ni semua kan. Akhirnya tak tahu nak buat macam mana, cari masjid, masuklah masjid, buh duit dalam tabung, baru dia gerak. Dia tak mau gerak keluar daripada daerah dia kecuali dia keluarkan sedekah dulu. Sebab apa dia kata? Kerana sedekah itu boleh menolak bala. Kita tak tahu ni, nak keluar daripada daerah ni, kita tak tahu apa yang kita nak ada. Mana nak tahu kalau dalam takdir kita hari ni kita accident ke, kan? Kita accident ke, patah kaki ke, buta ke, apa ke, susahlah kita nak buat kerja agama lepas ni, dia kata. Susahlah, bukan tak boleh buat tapi jadi susahlah. Kita nak guna kenderaan kita ni untuk buat kerja-kerja agama sampai kita mati kalau boleh. Dia duk pesan kat kami lagu tu. Oh, faham. Yang anda kata keluar sedekah setiap kali nak pergi mana-mana supaya Allah Ta'ala pelihara daripada bala. Pertama,
selamat daripada bala. Yang kedua, ada disebutkan dalam hadis, padang mahsyar ni begitu panas seperti matahari jengkai atas kepala. Dan disebutkan dalam hadis ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arash. Arash ni ialah satu istana yang terapung di atas langit. Allah Ta'ala buat satu istana yang begitu besar terapung atas langit, akan diturunkan ke langit bumi ini dan akan berada di sebahagian padang mahsyar. Jadi golongan-golongan, ada 7 golongan disebutkan dalam hadis, akan dipisahkan. Dia ada serupa macam VIP punya line, masuk duduk kat bawah ni, hampa tak kena panas matahari, tak kena panas matahari. Hak lain-lain semua kena jemuk berpuluh ribu tahun. Sebab manusia ni ada berbilion-bilion daripada zaman Nabi Adam AS. Seorang-seorang nak kena masuk mahkamah, ditanya atas setiap perbuatan yang mereka buat. Kalau seorang tu dia umur dia 60, daripada dia start balik dia akan ditanya apa yang dia buat satu persatu. Daripada mana setiap sen dia dapat, ke mana setiap duitnya itu dibelanjakan. Seorang kena tanya. Hak lain semua kena tunggu. Matahari panas atas kepala. Jadi siapa yang tak mau berpanas-panas di padang mahsyar, maka dalam hadis menyatakan antara 7 golongan ini yang akan mendapat naungan arash ialah mereka yang selalu bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga kan tangan kanan dia sedekah, tangan kiri pun tak tahu. Tangan kanan dia sedekah, tangan kiri dia tak tahu tangan kanan dia bagi sedekah apa. Nak Abang Mai kata dia sangat bersembunyi di dalam sedekah dia untuk menjaga keikhlasan hati dia. Jadi siapa yang bercita-cita untuk tak mau kena panas matahari di padang mahsyar nanti, bagilah sedekah diam-diam. Kita duduk sengat-sengat, kita bank in masuk dekat mana-mana madrasah, kan? Kita bank in masuk dekat mana-mana rumah anak yatim ke, bank in masuk dekat mana-mana kawan-kawan kita yang kita tahu kata dia dalam keadaan miskin dan sebagainya. Kadang-kadang ada kawan seorang baru-baru ni aksiden, habis mata pencarian hidup dia habis semua, dengan kereta hancur, motor hancur apa semua, kerja pun tak boleh nak buat. Jadi dia jatuh miskin, sangat teruk keadaan dia. Kita tahu keadaan macam tu, kita bersedekah pada dia, kan? Supaya untuk mudahkan urusan kehidupan dia. Kalau kita ada nombor akaun dia, bulan-bulan masuk untuk support dia, punya kehidupan dia. Jadi itu bersedekah secara bersembunyi. Itu nombor 2. Nombor 3, orang yang bersedekah ni sekurang-kurangnya dia punya sedekah itu Allah Ta'ala akan ganti 10 kali ganda, sekurang-kurangnya. Ini menariknya sedekah ni. Bila nak bagi, hati ni bengkak, rasa kedekut, bakhil, nak bagi yang paling sikit. Kalau boleh nak bagi RM1 ya. Kalau boleh bagi RM1 dah, daripada tak sedekah langsung, ada juga aku masuk RM1. Tapi dia tak faham. Bila dia bagi kepada Allah dengan nama Allah, Allah Ta'ala balas balik dengan 10 kali ganda. Paling kurang tu, paling kurang. Kalau dia bagi RM1, dia akan dapat balik RM10. Kalau dia bagi RM10, dia dapat balik RM100. Kadang dia tengok dalam dompet dia, Allah, ada RM10 je pun habis dah, kering dah hujung-hujung bulan ni, lagi-lagi nak raya ni. Time-time macam tu lah, kalau dia buat kelak sedekah, Allah Ta'ala akan gandakan dia punya harta benda dia, rezeki dia. Dia kena yakin je. Kadang Allah Ta'ala bagi balik kat dia, dia tak perasan. Jadi dia duduk rasa macam tak untung pun. Cuba kalau macam dia melabur, lah ni macam-macam jenis pelaburan ni kan, apa benda, bitcoin lah, apalah, macam-macam orang duk ajak buat pelaburan sana sini. Dia melabur 1000, dapat balik 10,000, dia rasa seronok. Jadi dia tak kisah bagi berapa pun. Kalaulah dia bagi RM1 saja, tiba-tiba naik saham tu, dia dapat balik RM10, dia akan rasa rugi. Alah, rugilah. Patutnya aku letak 1000 masa tu, barulah dapat 10,000 ke. Dia rasa rugi. Kalau pelaburan dia tu tiba-tiba saham naik, tapi dia tak letak banyak-banyak masa awal-awal dulu. Sama macam pembeli-pembeli mah. Masa duk murah dulu tu, dia rasa mahal. Dulu masa harga 250 segram, mahal lah. Tunggu dia turun lah. Tunggulah turun sikit, turun sikit. Lah ni 300 lebih dah. Tak turun-turun lah. Harga mah mana nak turun-turun, dia akan sentiasa naik sebab disandarkan pada duit kertas yang ada inflasi. Jadi dia memang takkan turun. Sama ada beli. Kalau orang zaman tu 70-an dulu, masa tu 1 gram mah RM14 lah. RM14. Kalau lah masa tu dia beli sekilo, baru lebih kurang dalam berapa? RM14,000. RM14,000 sekilo. Lah ni sekilo mah RM300,000. Kalau lah dia beli masa tahun 70-an dulu sekilo, dia simpan sampai lah ni, dia dapat RM300,000. Ya, untung. Jadi dia akan rasa, alah rugilah, nenek dulu tak beli banyak-banyak. Jadi bila nampak pelaburan tu mendapat pulangan, dia rasa rugi, dia tak bagi banyak-banyak.
Macam itulah ramai manusia akan menyesal di akhirat nanti. Ramai manusia yang akan menyesal dekat akhirat nanti sebab masuk RM1 je. Masuk RM1, Allah ruginya. RM1 je masuk, Allah ruginya. RM10 je masuk. Hak gembira ni hak masuk RM1,000, RM2,000, RM3,000. Hak ni dia gembira sebab diganda-gandakan oleh Allah. Di dunia pun dapat, di akhirat pun dapat. Ada yang faham hakikat sedekah, dia bagi wakaf tanah, wakaf ini, dia bagi rumah, dia bagi kereta untuk kegunaan agama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana para sahabat Nabi. Antara tokoh di bulan Ramadan ni adalah bulan peringatan Sayyidatina Khadijah, sebab Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meninggal di bulan Ramadan. Jadi Sayyidatina Khadijah ni adalah tokoh dermawan yang sangat dahsyat. Dulu masa dia hidup lagi, dia adalah salah seorang paling kaya sekali di Mekah. Dia adalah salah seorang, orang kata jutawan lah di Mekah tu, paling kaya sekali. Dia perempuan, business woman lah, yang paling berjaya sekali. Dan ketika dia wafat, ketika dia meninggal, dia dalam keadaan yang sangat-sangat miskin. Harta semua dah tak ada, kerana semua sudah disedekahkan di jalan Allah untuk digunakan bagi keperluan dakwah Rasulullah SAW. Sehingga kan beliau berwasiat, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tanyakan pada Allah, boleh tak aku ni dah tak ada apa dah nak bagi, tak ada apa dah nak mati dah ni, tak ada apa dah, semua aku dah bagi dah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tanyakan pada Allah, boleh tak kalau dia nak sedekahkan tulang dia selepas dia mati. Punya kuat bersedekah sampai tak ada apa dah nak bagi. Dia kata nanti mati, nanti tulang-tulang dia ni ambil untuk buat jambatan bagi kaum muslimin untuk menyebarkan agama Allah di seluruh dunia. Di Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebab itulah Nabi sangat sayang kepada dia. Sangat sayang kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sebab dia punya sifat pemurah dia. Ada satu orang lagi isteri Nabi, Zainab, nama dia Zainab ni, dia ada dua tu isteri Nabi. Salah seorang dia digelar sebagai Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang miskin. Cukup kerap suka bagi makan dekat orang miskin, sehingga orang miskin semua sayang dekat dia. Sampai orang bagi gelaran kepada dia, dia adalah ibu kepada orang miskin, duk bagi makan dekat orang miskin. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun adalah seorang tokoh isteri Rasulullah, antara isteri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah juga seorang yang sangat pemurah. Disebutkan dalam hadis bahawa pada satu kali Muawiyah radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah, dia telah bagi 50 dirham. Satu dirham ni harga dia RM30. Satu dirham ni dia 2.75 gram perak asli yang 999 punya grade. Harga dia lebih kurang RM30, 25 ke RM30, ikutlah syarikat mana yang jual. Tapi harga mentah dia lebih kurang 25 lah. Kalau darat 50,000 keping bersamaan dengan 1.25 juta ringgit Malaysia. Kalau kita kira ni 50,000 dirham ni sama dengan 1.25 juta. Muawiyah radhiyallahu anhu bagi 50 dirham tu kepada Sayyidatina Aisyah pada pagi tersebut. Dan Aisyah ketika itu sedang berpuasa. Masa tu bulan Ramadan, tengah puasa. Aisyah dapat duit tu, dia bagi tahu dekat khadimah dia. Sebab orang-orang tok guru ni biasa ada dia punya orang khidmat dia, ada anak-anak murid yang duk mai, orang kata rapat dengan dia. Jadi dia ada satu orang anak murid rapat dia, satu orang khadimah perempuan dia. Dia kata, ambil 50,000 dirham ni, sedekah semua, jangan tinggal sikit pun. Dia pun sedekah sampai petang baru habis. 1 juta kita nak sedekah ni, nak bagi kat siapa lagi? Kan? Duk bagi orang ni sikit, bagi orang ni sikit. Petang baru habis memberi semua 50,000 dirham tu. Masa dia nak buka puasa, dia hanya buka puasa dengan ayak. Buka puasa dengan ayak. Padahal pagi tadi dia ada 1 juta. Masa buka puasa dia minum ayak. Maka khadimah dia kata, aduhai, kalaulah duit tadi tu kita beli sikit makanan, bolehlah kita buka puasa sedap sikit. Aisyah kata, awak hang tak habaq. Aku ingatkan hang nak hidup zuhud juga. Kalau aku tahu kata hang nak makan sedap-sedap, aku bagi sikit duit kat hang tadi. Hang pergilah bazar Ramadan ke apa, beli makanan yang hang nak. Aku cukup minum ayam. Jadi pagi dia ada 1 juta, petang dia dah sedekahkan semuanya sekali. Itu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis-hadis yang sahih. Jadi digandakan 10 kali ganda. Ada satu kisah yang masyhur dalam kitab Tazkiratul Awliya, yang dikarang oleh Syekh Fariduddin Al-Attar. Kisah berkenaan dengan satu orang wali Allah yang perempuan.
Nama dia Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah ni maksud dia 4. Rabi'atul Adawiyah ni dia anak yang keempat. Baik. Jadi Rabi'atul Adawiyah ni dia seorang wali Allah yang sangat terkenal kuat ibadahnya, sangat zuhud dengan dunia. Pada satu hari dia tengah duduk di dalam rumah dia sedang beribadat apa semua, tiba-tiba ada 2 orang datang. 2 orang ni datang bertamu nak minta nasihat. Biasalah ziarah ulama, biasalah macam kita duk pergi ziarah tok guru ni kan. Maka orang tak kenal pun akan mai. Jadi dia pun persilakan duduk. Tapi ketika itu di dalam rumah dia tak ada apa-apa makanan kecuali seketir roti. Ada seketir roti je. Maka dia pun bawa roti tu pergi kat ruang tamu, tapi dia tak jamu dekat tuan dekat tetamu tadi ni. Dia bawa dia duduk tahan je sambil-sambil dia duduk bagi nasihat. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Dia pun buka, ada pengemis. Dia kata, saya lapar, saya sudah banyak hari tak makan, ada tak makanan untuk bagi kat saya? Rabi'atul Adawiyah kata, alhamdulillah ada. Seronok, gembira dia, tersenyum-senyum. Dah ambil sebiji roti ni, ambil lah kat hang. Hak 2 tetamu tadi pun lapar juga. Dia tengok, Allah, roti hak tadi hak ada sebiji dia tu, hak tu pun dah habis dah. Kira kita main bertamu ni kali ni tak makan apa. Main bertamu biasa dapat makan, kali ni tak dapat apa. Dah bagi dah dekat orang miskin, rezeki dia lah. Depa redha je lah, tak apalah, kita main dengar nasihat sajalah. Maka Rabi'atul Adawiyah duduk balik dan sambung dia punya nasihat-nasihat kepada 2 orang tetamu tadi. Tak lama lepas tu ada satu orang datang ketuk pintu. Dia buka pintu, ada satu orang perempuan dengan pakaian pelayan, pakaian orang gaji di zaman tu punya pakaian orang gaji. Dia bawa satu talam. Dalam talam dia ada roti yang banyak. Roti macam roti ban tu kan, roti yang banyak. Maka dia pun kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Maka Rabi'atul Adawiyah kata, ni apa ni? Dia kata, tuan saya dia bagi hadiah. Dia bagi hadiah dekat Rabi'atul Adawiyah ni, makan lah. Ni roti yang kami buat daripada rumah kami. Lepas tu dia kira-kira ada 9. Dia kata, hang silap rumah ni, hang pergi balik, hang tanya balik tuan rumah hang hantar kat mana sepatutnya, bukan hantar kat aku ni, silap ni. Maka pelayan tadi pun balik semula ke rumah dia. Kemudian tak lama lepas tu dia main balik. Rabi'atul Adawiyah dah duduk, dah bagi nasihat apa semua, tiba-tiba kena ketuk lagi pintu. Dia buka, pelayan yang sama datang dengan talam yang sama. Dalam keadaan pelayan tu menangis. Dia kata, saya nak minta maaf. Saya nak minta maaf banyak. Macam ni lah. Sebenarnya memang betul, roti ni ada kurang. Tadi kan kira-kira ada 9. Kali ni Rabi'atul Adawiyah kira-kira ada 10. Teriak pelayan tu. Dia kata, saya minta maaf. Sebenarnya macam ni cerita dia. Tadi masa tuan saya hantar, betul memang 10. Tapi dalam perjalanan aku rasa lapar, aku makanlah sebiji. Aku duk kira macam banyak roti ni, takkan dia nak kira pula, takkan dia nak kisah pula kan, dapat berapa pun dia bukan tahu tuan aku bagi berapa biji. Maka aku makanlah sebiji, dengan harapan tak ada siapa tahu. Bila aku hantar dekat kamu, tengok-tengok kamu kira 9, kamu kata bukan. Maka aku terpaksa patah balik ke tuan dan explain balik kat dia yang aku dah curi 1 biji roti dia. Maka tuan dia pun dah marah-marah dia, tapi tuan dia ganti balik sebiji, suruh hantar sekali lagi. Lah ni roti dah jadi 10. Rabi'atul Adawiyah dengan tersenyum dia, alhamdulillah, hak ni aku punya. Okey, terima kasih. Aku halalkan apa yang ambil tadi, hampir balik. Dia pun terima kasih, balik. Dia hidang dekat tetamu dia 10 biji roti. Tetamu dia terkejut. Tadi tak ada makanan langsung, lah ni dah ada. Dia kata, apa hikmah daripada kisah ni? Dia kata, ketika aku ada sebiji roti, sedangkan tetamu ada 2, aku rasa malu nak potong ni bagi seorang sikit. Sedangkan melayan tetamu itu adalah sifat khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena bagi yang terbaik. Kalau tetamu mai, makanan hak terbaik kita kena bagi kat dia. Aku malulah nak potong 2 bagi hang sikit. Alah, tak best lah. Maka aku berharap kok lah ada pengemis ke siapa ke mai kat rumah aku. Ternyata Allah Taala mendengar doa aku, ada pengemis datang, aku bagi dekat dia. Dan aku menunggu Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji 1 sedekah dibalas 10. Sebab tu aku tahu aku akan dapat balik 10 biji roti. Bila mai 9, aku tahu bukan aku punya. Sebab Allah Taala janji 10. Yang mai 9 silap rumah. Kata 10 baru betul. Itu yakinnya Rabi'atul Adawiyah terhadap ayat Al-Quran yang mengatakan siapa yang infak di jalan Allah dengan nama Allah, ikhlas kerana Allah, Allah Taala akan gandakan paling kurang 10 kali ganda. Jadi yang pertama tadi
menolak bala. Yang kedua tadi, kita diberi naungan di arasy nanti, tak kena panas matahari. Yang ketiga tadi, apa nama, digandakan 10 kali ganda. Dan yang terakhir, yang keempat, ada banyak lagi tapi tak apa, masa tak mencukupi. Yang keempat, dalam hadis Nabi SAW menyebut, ubatilah penyakit-penyakit dan pesakit kamu dengan sedekah. Ubatilah. Dia adalah ubat yang ajaib. Kalau tuan-tuan buntu dengan penyakit-penyakit yang dah pergi berubat merata tak sembuh-sembuh, maka cuba tengok keluar sedekah. Jangan keluar sikit-sikit. Keluarlah seperti mana kita sanggup bayar berapa ribu untuk apa nama pembedahan-pembedahan yang kita rasa kita akan sembuh. Kita sanggup bayar, yang penting sembuh. Kita keluarkan sedekah dengan begitu banyak dan minta pada Allah, ya Allah, dalam hadis bagi tahu memberi sedekah akan menyembuhkan penyakit. Aku pun memberi sedekah atas namamu, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku. InsyaAllah Allah Ta'ala akan sembuhkan. Banyak kali dah, anak-anak murid saya sendiri pun, kawan-kawan, mereka duk WhatsApp saya, mereka kata tolong doa, mak saya ni duk masuk ubat lama dah, sakit, berubat mata dah, duk tak sihat tu. Saya kata macam ni lah, dah pergi berubat mata dah, pergi berubat mata. Dia kata macam ni, saya abang ada macam ni, cuba hang keluar sedekah. Tapi jangan sedekah sikit-sikit. Jangan sedekah sikit-sikit. Sedekah sampai hang rasa kedekut, sampai terasa dalam hati ni, beratnya nak bagi. Beratnya bagi. Kalau macam kita ada RM1,000, kita bagi RM1, tak ada rasa apa. Bagi RM50 pun tak ada rasa apa. Cuba kalau RM1,000 kita ada, RM1,000 kita bagi, terasa dalam hati tu. Terasa dalam hati, beratnya nak bagi. Hang cuba sedekah sampai tahap macam tu, dan dengan niat untuk Allah Ta'ala sembuhkan penyakit mak hang. Dia buat, dia bagi berapa ribu tau dekat satu madrasah tu. Tak lama lepas tu dia WhatsApp, dia kata mak dia dah sihat, tanpa ubat, tanpa apa. Tak tahu, dia kata tiba-tiba dia sihat. Kata tu lah, dalam hadis Nabi SAW dah bagi tahu kita yakin Allah dengan doa. Itu salah satu ikhtiar. Saya sendiri pun pernah masa tu saya di India kena demam malaria. Saya ingat kena demam malaria, punya berguling-guling sakit ni, demam, lepas tu rasa pedih-pedih di seluruh badan, menyucuk-nyucuk. Pergi ke hospital masa tu, mereka bagi ubat apa semua, tak lut, tak ada apa, duk sakit tu lah. Lepas tu kebetulan masa tu jemaah yang saya bersama dengan dia, mereka duk baca hadis tu lah. Hadis yang tadi tu dalam kitab Fadilat Sedekah. Kalau kitab depan ni Fadilat Amal, ada satu lagi Fadilat Sedekah. Dalam kitab Fadilat Sedekah tu ada hadis tadi tu, ubatilah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Maka saya dengar hadis tu, saya ambil uncang duit saya tu, saya seluk dalam tu, tak tengok dah berapa yang ada, saya cekau, saya bagi dekat budak-budak kat luar. Masa tu dekat India, dekat luar ni, dekat tepi-tepi jalan ni penuh dengan budak-budak duk ngemih, duk minta duit dengan selipar, tak pakai apa, tak pakai. Saya panggil depa tu, saya bagi. Lepas tu saya pergi tidur. Petang tu juga bangun terus sihat, badan sihat, tak demam, tak apa, tak sakit, tak apa dah. Ajaibnya sedekah. Ajaibnya sedekah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ingat pada malam ni, 4 poin tadi, itu fadilat yang Allah Ta'ala bagi tu. Kira kita kata kita tak rugi apa langsung, tak rugi langsung. Kata Allah, aku buat keluar sedekah ni banyak ribu dah, rugilah. Tak rugi, takkan rugi. Allah Ta'ala bagi macam-macam kepada mereka yang bersedekah. Bahkan apa yang kita sedekah itu, itulah duit kita. Macam kita masuk duit dalam kira beli SP, bukan pergi mana, duit kita juga, nanti kita akan pakai lepas kita pencet nanti. Macam itulah sedekah kita akan pakai di akhirat nanti untuk membina jabatan titian sirat kita, untuk membina di atas kita punya kepala kita supaya tak kena panas matahari mahsyar, untuk memberi untuk menghilangkan dahaga dan lapar kita. Dalam hadis ada menyebutkan, siapa yang bagi makan kepada orang-orang di dunia, maka Allah Ta'ala akan bagi makan kepadanya di akhirat. Siapa yang bagi makan, ada dalam satu hadis tu, siapa yang belanja kamu makan, kamu pergi ziarah rumah dia bagi makan pada kamu, maka bacalah satu doa Nabi ajak. Doa dia, Allahumma at'imman at'amani wasqiman saqani. Ya Allah, berilah makan di akhirat nanti kepada mereka yang beri makan kepada aku. Ya Allah, berilah minum kepada mereka di akhirat nanti kepada mereka yang beri minum kepada aku. Dalam hadis yang bulan Ramadan pun ada, siapa yang beri makan untuk orang buka puasa, dia akan dapat semua pahala puasa orang tersebut, dan di akhirat nanti dia akan diberi minum daripada telaga Rasulullah SAW, telaga Haud nama dia, yang sekali sisip dan syarbatan, sekali hirup, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Hak ni kita sangat perlu di akhirat nanti. Dahaga,
panas, kita dapat satu cawan je daripada Rasulullah punya telaga ayam tu, minum. Sebab dulu di dunia selalu bagi makan, selalu belanja orang makan, selalu di sponsor iftar, selalu beli beras hantar kat madrasah, beli gula ke apa semua hantar dekat rumah-rumah, kebajikan duk bagi makan dekat orang ni. Kerap duk bagi makan orang, di akhirat Allah Taala bagi makan kat kita. Jadi semua sedekah ni bukan untuk siapa-siapa, untuk kita juga. Jadi masing-masing fikirlah diri masing-masing, bahawa kita punya perjalanan sangat-sangat jauh, sangat-sangat jauh, dan kita perlukan bekalan yang sangat banyak. Siapa yang bawa bekalan sikit, merana dia dalam perjalanan yang jauh. Siapa yang dah hantar bekalan yang banyak, insya-Allah perjalanan dia selesa. Jauh tapi selesa. Daripada jauh tapi bekalan terputus dalam keadaan merangkak nak sampai jauh lagi, baik kita sediakan bekalan kita awal-awal sementara kita masih hidup, terutamanya di bulan Ramadan, hujung-hujung dah nak habis. Masa ni lah kalau nak keluar sedekah, keluarkan banyak-banyak sedekah. Sebab dia punya fadilat dia akan diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.